Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan akta kumpulan wang simpanan pekerja ini. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih dan tahniahlah kepada pihak pengurusan dan pentadbiran KWSP kerana telah berusaha untuk menunaikan hasrat majoriti umat Islam untuk diberikan pilihan dana persaraannya diurus secara Islam ataupun mengikut lunas syariah, walaupun ada pandangan yang agak fundamental supaya ianya terus saja diwajibkan ke atas umat Islam ataupun dilaksanakan oleh KWSP. Tapi sekurang-kurangnya saya lihat ianya adalah satu langkah yang positif, dan hasrat ini sebenarnya telah lama pun kita utarakan, dan kini kita lihat insya-Allah diambang realiti pelaksanaannya. Dan saya juga mengalu-alukan penubuhan jawatan kuasa penasihat syariah yang bertujuan untuk menasihati lembaga dan juga panel pelaburan KWSP ini dalam memastikan segala urusan berkaitan dengan caruman, pelaburan, dividen, pencarum, semuanya ini mematuhi syariat Islam. Namun sebagai satu peringatan bersamalah supaya ianya tidaklah terhenti pada penggunaan istilah semata-mata ataupun slogan semata-mata. Sebaliknya mestilah orientasinya benar-benar mematuhi syariat itu sendiri, sebab kaedah yang kita pakai ialah al-ibrah bil musammayat la bil asma'. Pengajaran yang kita nak ambil ialah berdasarkan kepada bagaimana operasinya, bagaimana pelaksanaannya, bukan pada label ataupun kandung slogan yang dikemukakan. Dan apa yang paling kita bimbang ialah nantinya dia akan memberi pulangan yang negatif terhadap syariat Islam itu sendiri apabila kita menggunakan produknya sebagai produk Islam tetapi pelaksanaannya jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Islam. Ini akan menjadi fitnah kepada Islam itu sendiri. Yang Pertua, cuma di sininya saya ingin menegaskan bahawa jawatan kuasa penasihat syariah ini juga dalam masa yang sama mestilah mempunyai satu authority yang efektif dalam intervensi urusan yang berkaitan dengan masalah muamalat pencarum yang beragama Islam khasnya. Artinya dia tidak terhad. Dia tidak terhad pada mandat untuk menasihati semata-mata. Tetapi biarlah dia mempunyai satu authority yang berkesan dalam tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan. Dalam urusan pelaburan dana akaun umat Islam ini juga, saya mengharapkan supaya pelaburan itu tidak banyak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh mencetuskan polemik dan juga mencetuskan konflik. Contohnya berlaku perbahasan di kalangan ulama-ulama Islam terhadap bagaimana pengukur ataupun parameter peratusan penilaian syariah yang dilakukan oleh Suruhanjaya Security. Jadi ini supaya kita dapat mengelaknya dan mengambil perhatian. Tuan Yang Pertua, portfolio pelaburan KWSP juga mestilah lebih banyak menumpukan kepada bisnes sebenar yang memberikan kesan langsung kepada rakyat dan tidak hanya fokus kepada equity semata-mata. Apatah lagi sudah pastilah kita tidak mahu ataupun tidak boleh sekali-kali ianya digunakan untuk bail out syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan yang bermasalah seperti 1MDB yang telah banyak ditimbulkan oleh rakan-rakan sepanjang perbahasan berkait dengan KWSP ini. Jadi ini adalah suatu perkara yang mesti diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Dan selain daripada isu pelaburan, saya juga ingin mencadangkan kepada jawatan kuasa penasihat syariah dan juga sekretariatnya ini ialah untuk menyelesaikan wang KWSP yang tidak dituntut. Sama ada pencarumnya telah meninggal dunia ataupun pencarum yang tidak menamakan penamanya. Jadi ini mesti diselesaikan sebab saya lihat banyak tonggakan. Kalau di Amanah Raya Berhad, jumlah akumulatif wang yang tak dituntut ini mencecah 60 bilion dan KWSP ini 378 juta wang yang tak dituntut sehingga Disember 2010 yang melibatkan sekira-kira 188,733 orang ahli. Jadi maknanya jumlah wang yang banyak ini perlu diselesaikan mengikut kaedah yang telah pun ditetapkan dan diatur oleh syariat Islam itu sendiri.
Tuan Dipertua, seperkara lagi, hari ini kita lihat sebahagian daripada rakyat Malaysia juga sedang bergelut dengan kadar hutang isi rumah. Dan kalau kita lihat kepada satu laporan tahunan Bank Negara Malaysia 2014, jumlah isi rumah mencatatkan peningkatan 9.9%, iaitu kepada 940 bilion. Dan nisbah hutang tersebut kepada keluaran dalam negara kasar ialah 87.9% berbanding 86.7% pada tahun 2013. Jadi cabaran ini disukarkan lagi dengan wang persaraan yang tidak mencukupi untuk mendepani masa-masa depan mereka, sisa-sisa hidup mereka, terutamanya menjelang usia selepas daripada 70 tahun. Sebab saya lihat terhadap ketidakcukupan wang selepas daripada persaraan. Jadi Tuan Dipertua, isunya ialah ini membuktikan bahawa institusi keuangan pada hari ini, khususnya KWSP ini, yang lebih menitik beratkan aspek persaraan. Mereka dapat selesa dan juga mereka dapat menghadapi keadaan masa depan mereka dengan baik. Perkara-perkara ini sebagai contoh yang berkait dengan distribusi harta seperti hibah, wasiat, faraid, wakaf dan seumpamanya. Ini perlu dipackagkan dalam tawaran caruman yang disediakan oleh KWSP supaya masa-masa depan mereka nanti, terutamanya kepada Muslim lah, terjamin. Kerana mungkin faktor yang disebut sebagai 88% responden meluahkan kebimbangan tak cukupnya wang selepas persaraan ini adalah suatu perkara yang sangat perlu diberikan perhatian serius. Jadi saya rasa sekadar itu pandangan saya. Terima kasih Yang Dipertua kerana memberikan peluang sedikit untuk saya menyampaikan pandangan. Terima kasih.